Baik, tuan-tuan, sebelum saya berikan kepada tuan-tuan untuk berinteraksi dengan ahli panel, saya beri ruang kepada ahli panel untuk saling respon dalam 2 minit, jangan lama-lama nanti gaduh untuk apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cuba nak sentuh sikit ya tentang apa yang Ustaz Mazli cakap tadi ya, tentang hudud dan sebagainya. Sebab saya kata isu ni adalah isu yang hangat dan panas. Dan seringkali saya tak salahkan Dr. Zul, tapi kemungkinan beberapa pimpinan PAS terutama yang di Pantai Timur dan sebagainya yang begitu gairah tentang isu hudud dan sebagainya. Dan saya seringkali lihat apabila dekat dengan pilihan raya, maka akan timbullah isu ini sekali lagi. Walaupun perkara ini sepatutnya tidak ditimbulkan, seperti mana juga perkara di mana PAS telah bersetuju dengan konsep negara berkebajikan dahulu, tiba-tiba baru-baru ini timbul balik konsep negara Islam dan sebagainya, dan hudud dan sebagainya. Dan saya dapati bahawa among the arguments yang sering diberikan adalah kerana the rising crime rate yang ada di Malaysia ini, kerana peningkatan crime, jenayah, dan mereka merasakan bahawa hudud is the best answer to all this. Saya ingin mengatakan bahawa ini adalah satu lagi fallacy, ya, satu lagi yang merupakan tanggapan atau angan-angan ataupun sesuatu persepsi yang tidak berpijak pada kenyataan yang ada pada masa ini. Kerana saya mengatakan bahawa biar kita ada statistik senang, sebab statistik ni adalah bergantung pada kajian yang dilakukan secara saintifik, yang boleh kita lihat. Kaedah-kaedah saintifik ni bukan kaedah macam Bomo yang buat rawatan dan kemudian dia kata ini keputusan dia begini-begini, boleh hilang, bunuh jin begini-begini. This is sesuatu yang dilakukan secara ilmiah yang dapat dibuktikan, ya. Dan kalau kita lihat pada Global Peace Index contohnya, ya, Global Peace Index iaitu indeks global keselamatan yang ada, dan kita dapati sama adakah negara yang melaksanakan kononnya hukum hudud dan sebagainya mempunyai Global Peace Index yang lebih tinggi. Ternyata tidak. Kerana Global Peace Index yang paling tinggi sekali adalah pada tahun 2011, ya, kemungkinan bukan pada tahun yang sebelumnya. Pada tahun 2011, iaitu pada tahun sudah, ialah Iceland. Diikuti oleh New Zealand. Ya, saya suka New Zealand, ya. Ya, tetapi di mana kedudukan negara yang melaksanakan hudud seperti Arab Saudi? Kalau tak silap saya, dia berada di tangga ke-101 ya, dari segi Global Peace Index. Jadi kalau kita tengok kita kata perangkaan yang sedemikian, statistik yang sedemikian, maka kita akan dapati bahawa tidak ada kaitan di antara apa yang dinamakan Global Peace Index dengan hukum hudud, iaitu kerana manusia akan berada di dalam keadaan yang selamat, sejahtera, di mana kita tidak akan merasa takut kepada crime dan sebagainya apabila adanya good governance, apabila adanya pengagihan ekonomi yang sama rata between mereka yang berada dan mereka yang tidak berada, di mana adanya pendidikan dan sebagainya yang baik. These are all the values yang perlu ada pada negara yang ingin kita tuju, iaitu pada negara sejahtera yang ingin kita tuju, bukannya dengan undang-undang. Ada orang menyangkakan bahawa kalau kita melaksanakan undang-undang yang keras, maka kita akan dapat menurunkan jenayah. Ini adalah fallacy dari segi pemikiran. Dan hanya dengan kita memastikan bahawa tidak ada ketirisan dalam ekonomi negara, tidak ada rasuah, tidak ada harta negara dan kesemuanya ini akan dapat ditata kelola dengan baik, a good governance, ianya akan memberikan
impact yang lebih kepada sebuah negara sejahtera dan masyarakat yang lebih aman dan sempurna. Kerana saya melihat, contohnya, satu minit saya lagi. Untuk saya katakan bahawa, contohnya saya tidak tahu macam mana Ustaz Asri, Dr. Mazli dan Dr. Zul masa ketika mereka berada di England. Tetapi saya pernah mengatakan pada sahabat-sahabat saya, semasa saya bekerja di Australia 2 tahun yang lalu, beberapa tahun lalu, selama 2 tahun di sana, saya tidur tidak pernah saya mengunci pintu rumah saya. Kerana saya tidur dalam keadaan tidak pernah takut untuk orang yang masuk ke dalam rumah. Ini adalah satu benda yang betul-betul aman dan sejahtera, yang kita rasa bahawa something yang kita tidak akan dapat tidur dengan nyenyak kalau kita tidur di Malaysia ni. Jadi itu yang saya nak katakan. Wallahualam. Kalau itu indikatornya sangat jauh sebenarnya kesejahteraan negara kita ni. Okey, sebelum saya nak tambah poin, saya tengok dia telanjur Dr. Farouk tanya. Saya tengok waktu open house di UK, kami buat open house. Jadi kunci rumah tertinggal kat luar. Datang sahabat Mak Saleh saya, dia kata, is this what you really mean by open house? Tapi poin nak cerita, betul lah macam kata Dr. Farouk. Rasa balik sini, dia lemah, rasa satu perasaan, dah lama hilang datang balik. Risau anak-anak kita nak main kat luar pun takut. Tapi tak tahulah, mungkin untuk Malaysia sejahtera kita perlu rumuskan benda lain. Okey, saya nak tambah tadi supaya tak keliru. Saya fikir peranan ulama' yang kata, negatif betul Ustaz Mazli, tak bukan. Saya kata golongan agamawan. Saya tak tahu siapa yang dirujuk agamawan. Sama ada ulama' ataupun kalau kata Orang punya al-wa'yul islami. okey, ulama' besar. Okey, kita kata ada, saya katakan dua tadi ada positif dan negatif lah. Maksudnya kalau menyalahgunakan agama, mereka ni boleh jadi saja negatif. Dan yang kedua tadi yang positif, jikalau mereka menjadi tonggak kepada suara rakyat, mereka menjadi pembimbing kepada rakyat dan mereka menjadi sebagai kita katakan facilitator kepada kedua-dua pihak, yang dipimpin dan yang memimpin. Allahu Akbar. Mungkin saya minta izin berkongsi tentang hudud. Mungkin saya sedikit beri pandangan tambahan kalau tidak dianggap sebagai perbezaan. Saya tetap menganggap hudud ini mempunyai peranannya dalam memastikan ataupun dalam memberikan kesan terhadap keamanan, kerana itu dia disyariatkan. Tetapi hudud semata-mata tidak boleh berperanan. Itu yang saya sebut tentang soal conduciveness, tentang perlunya suasana yang kondusif itu. Apa yang berlaku dalam negara-negara orang Islam, saya ingat bukan salah hudud, tapi salah nilai pengurusan yang baik itu tidak ada. Nabi SAW sebelum buat hudud, dia telah uruskan benda ini dengan baik. Seorang pemimpin yang rumahnya seorang Nabi yang rumahnya di tepi masjid, yang mana rakyat boleh berjumpa dengannya dan dia lebih susah pada rakyatnya, tidak ada alasan untuk rakyat tidak puas hati dan membelasah harta benda negara tak tentu pasal. Walaupun kerangka negaranya itu city state yang seperti mana Dr. Mazli sebutkan tadi. Tapi suasana itu diwujudkan dahulu. Kalau setelah suasana itu diwujudkan, negara aman damai, setiap orang mendapat haknya. Yang nak kahwin boleh kahwin dengan mudah, bukan yang kahwin kena tangkap. Yang kahwin dua kena tangkap. Saya bukan kempen kahwin dua. Yang kahwin dua ada negeri masuk dalam, hampir hilang dia punya ahli MP nya. Dan yang mana tak kahwin itu pula begitu bebas dan hak rakyat terbengkalai dan seumpamanya. Kemudian kita bercakap tentang hudud, sangat tidak praktikal. Itu yang kita maksudkan suasana yang kondusif itu. Kalau semuanya dah baik sehingga orang kata tak ada pasal kau mencuri. Mencuri itu telah menjadi satu penyakit. Dan bila dipotong tangan dia, rakyat majoriti kan kata memang padan lah. Kau boleh dapat bantuan, ada rakyat tolong menolong, tak ada masalah. Dia sengaja memilih curi. Ketika itu saya lihat tidak ada, kita mungkin akan kembali melihat suasana hukum Tuhan dalam keadaan yang seperti itu. Saya selalu sebut untuk faham supaya saya tidak jauh sangat daripada kerangka itu. Apabila kita tak mampu solat berdiri, kita solat duduk.
Dan demikian juga hudud sekarang kita kena solat duduk, bukan kerana berdiri itu tidak bagus, tetapi kita tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan yang demikian. Saya sikit pengusi, saya ingat saya ada kawan sekali fellowship dengan saya di UK, di Oxford. Dia daripada Iran. Pada zaman mudanya dia adalah pemimpin pelajar dan dia menyokong meruntuhkan Shah Iran. Dan bila dia menyokong meruntuhkan Shah Iran, dan Shah Iran dijatuhkan, dan kemudian naiknya Khomeini. Sekarang kita tahu dia beza Syiah dan Sunni ni. Saya bukan nak timbulkan polemik sectarian, polemik di sini, tetapi isunya ialah dia meletakkan politik itu isu akidah. Kita tidak meletakkan politik itu isu akidah. Dan ramai yang kata politik isu akidah pun dah keluar pasal orang ni. Dan saya Dr. Zul di Selangor ni dan di mana-mana, saya bukan ni melencong sikit. Kalau benar orang cerita 250,000 orang murtad satu stadium saya pun pening juga fikir betapa gagalnya kita. Tapi kalaulah orang politik seperti Dr. Zul boleh minta pada mereka ni datangkan 500 nama je dan alamat yang detail, kita nak pergi cari, betul ke? Kadang-kadang agama ni menjadi dipolitikan sehingga murtad pun dipolitikan. Bukan, ada 500 nama kita nak pergi tengok, betul ke cik murtad? Ini kalau sebut nama, kita ada 1/2 juta murtad. Saya boleh sebut lebih banyak daripada itu lagi. Balik kepada kawan saya ni, dia bila Khomeini naik, dia harap pada Khomeini, ternyata demokrasi tidak ada di Iran. Dan kemudian sekali lagi mereka buat demonstrasi pelajar di universiti, dan mulalah pasdaran revolution guard. Dia mula bunuh seorang-seorang orang yang menentang Khomeini. Dan dia antara target. Macam kawan-kawan dia semua dah kena. Dan dia dah lari keluar daripada Iran dengan menyeberangi sungai pada musim sejuk masuk ke Rusia. Pasal dia nak masuk ke negeri lain tak boleh. Dia orang 4 orang, dia dengan kawan dia dan seorang lagi sepasang suami isteri dan ada anak kecil. Mereka tak boleh menyeberang pasal sungai terlalu sejuk. Dan dia cerita dia telah seberang sungai tersebut dan kemudian duduk di Rusia for setahun lebih. Kemudian daripada Rusia dia pergi ke India, daripada India pergi ke Rusia pergi Afghanistan, duduk di Afghanistan tak tahan 4 tahun, masuk ke India lebih kurang 6 tahun. Daripada India buat permohonan, daripada India dia cuba masuk ke Sweden. Dia masuk ke Sweden dengan menggunakan pasport tipu lah. Dan dia kata dia gunakan pasport Malaysia. Hebat Malaysia ni. Malaysia boleh. Salam satu Malaysia. Tapi cerita ni lama. Dia cerita. Dia menggunakan, kerana dia nampak macam ni Iran kan, dia guna nama Moha. Dia kata dia masih ingat lagi. Dan dia cerita pada saya. Dan kemudian yang pentingnya, dia dah duduk di Sweden dan dah bercerita dan dia pelarian politik lah. Dah sekarang mendapat kerakyatan dan dah hampir 30 tahun. Saya tengok dia, saya sangat sedih. Apabila datang kawan Iran yang lain bersembang tentang negara mereka, dia nampak macam tak happy. Sebab dia duka cerita, dia daripada zaman mudanya 20-an memperjuangkan negara ke demokrasi untuk negaranya, menumbangkan satu rejim. Tapi bila datang rejim agama, bila datang pemimpin agama, telah membunuh harapan yang menyebabkan dia tak boleh balik ke negara dia. Ini kita minta supaya duka cita. Dan dia sekarang satu orang yang saya ingat, dia tak ada agama. Sebab dia tak percaya lagi pada agama. Pasal dia duduk di atas Iran tu mau agama. Ini saya rasa kita kena hati-hati. Manusia mungkin boleh benci orang yang tak agama dan dia tak marah Tuhan. Tapi kadang-kadang dia silap. Dia marah ke orang agama, dia marah Tuhan sekali. So, apabila nak masukkan, saya harap dengan ramai orang politik yang bersemangat Islam, yang melihat kerangka politik lebih luas, seperti Dr. Zul, mudah-mudahan kita akan dapat politik Islam yang lebih segar, bukan politik retorik seperti mana yang kita dengar sebelum ini. Saya pergi ulang Dr. Zul. Terima kasih moderator. Dan saya banyak perkara yang dah sebut Datuk. Dah sendiri sebutkan tadi memang menarik. Yang saya banyak menekuni dan belajar, dapat menimba tekunan-tekunan yang cukup baik.
Dan paling yang disebutkan mutakhir tadi itu adalah bagaimana dengan nama agama, atas perjuangan agama orang akan menjadi lebih benci. Dan saya minta Dr. Asri tadi belajarkan sikit dari segi mempertahankan akidah, tapi tak kesampaian namanya. Terus terang saya katakan moderator, hari ini yang dikatakan perjuangan mempertahankan akidah itu yang saya paling khawatir. Saya tidak bercadang untuk mengurai perkara itu, tapi Dr. Asri tak sampai ke poin kan. Jadi saya paksa singgung juga lah sikit. Ya, saya terima teguran-teguran mananya. Hari ini semacam kita dalam Islam, ya, Islam yang merupakan agama resmi persekutuan, Islam yang kedudukannya cukup tinggi. Hari ini semacam seolah-olah kita Islam dalam keadaan diserang. Ya, we are under siege mentality dengan izin. Ya, jadi ini yang dikatakan perjuangan menegakkan akidah. Saya cukup tidak paham. Dan atas itu juga saya khawatir, saya cukup khawatir. Dari inilah antara perkara yang boleh saja membawa perkara yang disebutkan oleh Tasris sebentar tadi. Orang lagi membenci. Sepatutnya Islam yang sifatnya rahmah seperti disebutkan tadi, Islam yang sifatnya ya belas ihsan, caring, hari ini sudah menjadi satu yang mencabar ataupun dalam satu zero sum game, satu kedudukan untuk menentang dan melawan. Bagaimana jadi begitu? Saya tidak paham lah. Tapi kawan-kawan nampaknya berhimpun mempertahankan akidah. Ini saya juga khawatir lah. Baik, tak apalah itu. Minta tetap asli sajalah bagi ulama untuk menguraikan perkara itu. Saya kembali kepada istilah post-Islamism. Saya ditegur oleh Dr. Mazli, orang yang sebenarnya saya for lack of terminologi sebenarnya bukan saya suka sangat sama ada Oliver Roy ke ataupun Esposito ke siapa-siapa pun yang lain lah yang melontarkan kalimat itu. Pada saya bukan itu maksudnya, bukan itu kepentingannya. Apa kepentingannya? Apa perkaranya di situ? Perkaranya di situ adalah apa yang saya sebutkan tadi, satu keinsafan yang dilakukan secara sedar oleh gerakan Islam yang satu masa dahulu ya mempamer dan menonjolkan, mengangkat notion Islamic State itu, yang seolah-olah Islamic State itu mampu saja diimpose. Islamnya datang dengan imposition. Hari ini gerakan Islam seluruhnya sudah memahami bahawa laras bahasa dalam persaingan politik itu pada akhirnya untuk mendapat sokongan rakyat itu mesti dalam bentuknya apa yang dikatakan satu simbol ataupun satu yang bersifat partisipasi, ya, partisipasi ataupun dengan kata lain bertanding dalam konteksnya persaingan politik itu, yang kalaupun yang kita bawa itu dari Tuhan, tetapi tidak kerana ianya dari Tuhan maka ianya menang ataupun mesti dimenangkan. Selagi expectation, selagi pengharapan rakyat, bukan hanya orang Islam, bahkan seluruhnya, tidak dapat diyakini bahawa inilah perkara yang perlu disokong dan diberikan mandat. Itu artinya peredaran gerakan Islam ataupun parti-parti Islam yang sedar bahawa mereka tidak boleh lagi menggunakan pendekatan bahawa ianya negara Islam lantas ianya mesti diberikan sokongan. Tidak. Bahkan sebaliknya hari ini yang seluruhnya gerakan Islam sudah cenderung untuk mengatakan bahawa we must fight in that political contestation, ya, persaingan politik itu di medan dan di pentas politik itu, menampilkan political office, menampilkan tawaran-tawaran politik yang kita olah dalam bahasa yang paling disenangi dan boleh dipahami. Lalu dengan itu, sama ada kita menerima kemenangan ataupun redha dengan kekalahan atas pentas politik itu. Ini yang dimaksudkan kesedaran gerakan Islam untuk bersaing di atas pentas politik ataupun in the political contestation. Boleh faham? Nampak dah main angguk ni. Lalu dengan itu, ya, ini yang dikatakan bahawa there is a shift, perubahan itu, perubahan yang gerakan Islam dan parti Islam bersedia, ya,
Jadi kalau saya simpulkan mudah nak simpul lah. Jadi kalau saya tegaskan banyak lagi poin tak disimpul lagi. Jadi kalau saya tegaskan, inilah dia peredaran, inilah dia anjakannya, ya. Yang dimaksudkan dengan seluruhnya, there is a willingness, kesediaan untuk menerima bahawa the Islamic State yang dikatakan dahulu sudah beredar kepada a real civil state. Civil dari segi apa? Dari segi ianya bukan kerana Tuhan, tetapi disokong oleh manusia. Mungkin juga ia kena turunnya dari Tuhan. Boleh ya? Jadi dalam nada itu saya mau masuk satu topik yang cukup menyinggung dan menekan jiwa saya. Isunya hudud. Saya kalau di pentas ini tidak berbicara tentang hudud, confirm lah pada luntur. Saya berkongsi pandangan dengan tuan-tuan petang ini di hadapan orang-orang alim. Saya setuju dengan apa yang telah disebutkan, tapi saya membuat sedikit komentar. Di sini cabaran kepada umat Islam, di sini cabaran kepada gerakan Islam. Tidak boleh atas nama ianya hudud. Sebab itu, kalau saya kembali pada poin awal tadi, kita tidak boleh atas namanya ma'ruf atau mungkar, ya, menjadikan ia legitimate untuk diimpos ke atas orang lain. Itu maksudnya the civilization ataupun perkara yang dikatakan partisipasi kita dalam politik itu bukan kerana authority, the religious authority, tidak. Kerana ianya adalah satu yang membawa kepada kemaslahatan dan kepentingan rakyat. Dan atas nama itu mereka disokong atau mereka menyokong kita walaupun mereka bukan Islam, bukan Melayu. Satu hari nanti ketika kita sudah dapat meyakinkan, ya, bahawa sebenar-benarnya kebaikan daripada apa yang dikatakan sebagai qanun jinaiyat Islamiyat itu, the punitive aspect of syariah itu, yang saya tahu, ya, bukan segala-galanya, not the be all and end all of syariah. Tetapi tetap jangan lupa bahawa ianya disebut dalam Al-Quran itu dengan sigat amar, sigat perintah ataupun corak ayat-ayat perintah. Corak ayat-ayat perintah ini saya tidak perlu syarah depan-depan untuk guru saya sendiri. Adalah satu yang mesti pada akhirnya, contohlah ayatnya, wa anikum bainahum bima anzalallah itu. Ya, wala tattabi' ahwahum amma ja'akum minal haqq. Banyak lagi ayat yang lain. Semuanya wa anikum itu ayat sigat perintah. Ayat sigat perintah kalau ambil pada usul fiqh, ia al-amru, ya, al-aslu fil amri lil wujub. Hukumnya itu wajib. Tapi kerana ia wajib, maka ia mesti dilaksanakan atas nama kewajipannya itu. Lalu kita tak boleh. Even though hudud itu adalah pada i'tiqad kita adalah satu yang wajib di sisi Allah, tapi kita mesti bersaing di atas pentas itu untuk memenangkan agama Allah ini. Dan satu political contestation yang akhirnya boleh meyakinkan secara intelektual dan juga secara sosial dan segala yang baik daripada sudut legalnya bahawa ia akan akhirnya disokong oleh semua orang. Begitu yang dikatakan beralihnya gerakan Islam untuk menerima pentas. Pentas apa dikatakan sebagai bukan pentas yang satu yang sifatnya teokratik, tapi pentas yang boleh menerima apa yang dikatakan sebagai al-masdatiyah al-ijtimaiyah, the social mandate yang mesti datang daripada rakyat. Dari sudut apa? Dari sudut maksudnya demokrasi. Ia mesti datang dalam bentuknya demokrasi. Dan demokrasi itulah kita sudah terima bahawa kalau kita bijak, kalau kita hebat, kalau kita agamanya samawi dari wahyu Allah SWT, kita menangkan di atas pentas demokrasi itu. Itu cabaran bagi gerakan Islam, itu cabaran bagi ulama, itu cabaran bagi orang-orang yang menjadi political players dalam political Islam. Bukan karenanya wahyu maka kita impose, tidak boleh begitu. Bukan tidak boleh begitu, pada sifatnya demokrasi tidak begitu. Dan akhir sekali, bukan simpul, akhir sekali, dari sudut demokrasi itu pada saya, ia bukannya Aristotle, ia bukan Plato, ia bukan Adam Smith, tapi ianya Quranik. Apa yang kita lakukan hari saya cukup sedar dan cukup insaf
Bukan hanya dikatakan oleh Syekh Yusuf Qaradawi ataupun Dr. Wahbah Zuhaili dan sebagainya, pemikiran-pemikiran Tauhid Wa'i dan sebagainya hari ini, tetapi pada saya hari ini perkara tentang meletakkan to subject your political conviction untuk meletakkan tawaran-tawaran politik kita itu di atas pentas persaingan itu dan akhirnya menerima menang kalah itu adalah satu yang saya kira cukup Quranik. Sebab apa? Sebabnya begini. Ayat Allah SWT, "Walaula daf'ullahi nas ba'duhum bi ba'd la fasadatil ardh." Yang kurang lebih maksudnya, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menyimak dan mengimbangi kezaliman, keterlanjuran, kebobrokan, keborosan satu kelompok manusia dengan satu yang lain, tengok, la fasadatil ardh, seluruh muka alam ini akan musnah. Bukan hanya negeri dan negara ini, seluruh muka alam ini akan musnah. Bukan hanya begitu, tapi dalam ayat yang lain itu agama juga akan turut musnah. Lahuddimat sawami'un wa bi'un wa salawatun wa masajidun yuzkaru fiha hasbullah katsira wa yansurullah thumma yansur. Agama, biar synagogue, churches, salawat dan masjid, seluruh agama, tempat-tempat ibadat manusia ini yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, agama-agama samawiyat atau yang lain, seluruhnya akan musnah ketika bila? Ketika di sana tidak ada semak imbang, political contestation gitu. Di mana tidak ada prinsip, tidak ada the cardinal principle of democracy, check and balance. Itu Quranik sifatnya. Maka apakah ia satu yang less Islamic? Tidak. Ia mengambil pentas itu. Pentas semak imbang itu. Maka di sini cabarannya pada gerakan Islam dan di sini juga cabarannya pada political parties, ulama, umara, azkiya, aghnia untuk bersedia memenangkan agama Allah. Dan jangan hanya kata sebut-sebut wasatiyah dan sebagainya tapi tidak memahami apa artinya. Melakukan segala kebobrokan, ketirisan, kebocoran, atas nama kononnya kebajikan. Kata nama wasatiyah, mana tak terus sangat, terus sikit-sikit je. Ya. Cukup sekadar itu, wallahu a'lam bishawab. Baik, contoh nanti Allah untuk ahli tidak. Saya rasa tidak mungkin ada lagi komentar dan sebagainya. Tapi kita kena bagi ruang kepada audiens. Cuma saya fikir tuan-tuan kena sedar, yang diulang shifting itu, peralihan itu disebutkan oleh Tuhan banyak kali ialah peralihan gerakan Islam. Kemudian minta juga agamawan. Saya kira perlu diluaskan lagi tasawur tentang kefahaman ini bukan lagi kepada yang participate secara partisipasi dalam parti, bahkan setiap orang yang disebut oleh teman kita tadi yang mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah perlu memberikan kesedaran pada diri dia dan kepada juga yang bukan Muslim tentang shifting itu, peralihan gambaran itu dan praktikal itu.